Assalamualaikum, hai semua. Jadi kita teruskan lagi sesi perkongsian cerita seram kita. Untuk kali ini, dua kisah akan dikongsikan kepada korang semua. Sebelum tu aku nak ajak kepada sesiapa yang belum subscribe channel ni, harap dapatlah klik dahulu subscribe untuk meriahkan lagi channel FS ni. Okey, baiklah. Cerita yang pertama mengenai seorang penghantar makanan ataupun orang panggil rider, tapi yang ni pakai kereta untuk buat delivery. Benda seram jadi masa dia nak hantar makanan kepada customer waktu dah nak maghrib. Okey, cerita kedua pula tentang Plaza Tol di Perak. Benda seram dekat cerita ni bukanlah tentang Plaza Tol tu sendiri, tapi tentang rumah yang ada bersebelahan dengan tempat tu. Rupanya rumah tu bukanlah rumah biasa-biasa. Untuk cerita penuh, jom layan sampai habis video ni. Assalamualaikum semua. Era COVID-19 dan pelbagai PKP dan segala ini, aku turut terjejas dari segi mental dan ekonomi. Berniaga sudah tidak menguntungkan. Perniagaan kecilku dengan rakan terpaksa ditutup. Rugi memanjang. Menganggur 2 bulan. Lepas tu, permohonan untuk menjadi rider makanan diterima selepas sebulan menunggu. Maka bermulalah rutinku. Seharian sibuk menghantar pesanan dari kedai kepada pelanggan. Kadang habis awal, kadang sampai jam 8 malam. Mujurnya, aku gunakan kereta sebagai medium penghantaran. Kalau hujan, tidaklah ralat sangat. Malah, semakin banyak tempahanku sebab rider bermotor akan rehat sementara tunggu hujan reda. Mereka tidak mahu ambil risiko demam sebab kerja. Nanti disangkakan positif COVID-19 pula bila ke hospital. Selama 2 bulan aku bekerja, semua normal saja. Kadang masuk ke kawasan yang aku sendiri baru tahu, kadang kawasan yang sangka dalam ladang sawit tu tak ada rumah. Sekali yang order makanan tu rumah banglo, tersorok dari dunia luar. Genap 2 bulan aku bekerja, sangkakan dah habis job. Aku bersedia untuk balik. Jam sudah menunjukkan jam 5.45 petang. Hari sudah hampir gelap. Sekejap lagi akan masuk waktu maghrib. Lagi 300 meter sebelum sampai rumah, handphoneku berbunyi. Aku jeling. Aduh, ada order masuk. Admin call, minta tolong ambil job last tu. Aku berhenti, pusingkan kereta, merungut juga dalam hati. Habis ambil pesanan di restoran makanan segera keluar. Dah tahu di mana lokasi dan alamat pelanggan. Pandu dalam keadaan yang mula gelap. Berhati-hati. Kereta banyak sebab masa orang balik kerja. Sebaik masuk ke simpang yang dituju, hati mula rasa berat. Tidak tahu kenapa. Selalu okey saja. Kali ini rasa lain macam. Ternampak sebelum seleko papan tanda kawasan kemalangan. Aku tahu memang ramai mangsa kemalangan di seleko ini. Kebanyakannya meninggal. Aku tenangkan hati memandu. Radio terdengar suara azan. Kiri kanan gelap. Ladang sawit di kiri kanan. Jauh lagi, keluhku dalam hati. Siku kanan aku topangkan di pintu kereta sebelah pemandu. Pandang kosong jalan raya di hadapan. Sepi. Pandang cermin pandang belakang, tiada satu pun kenderaan. Perlahan aku masukkan gear 4, 5. Tengok meter tetap gear 40. 40? Spontan tekan pedal minyak rata. Tekan habis, tetap 40. Tukar gear ke 4, 3, 2. Masih sama. Enjin keretaku bagai meraung. Jantung mula berdegup laju. Pandang belakang, masih gelap. Radio mula terdengar sayup-sayup. Dahi mula berpeluh. Sudah. Masih aku usahakan tukar gear dari 1 hingga 5. Masih sama. Bagai kura-kura. Lega bila ternampak lampu di tepi jalan di hadapan. Perlahan, aku berhenti ke bahu jalan tepat di bawah tiang lampu. Oh, rupanya di luar pagar perumahan elit.
Pelanggan yang tempah makanan tadi tinggal di kawasan perumahan ini. Aku keluar kereta. Belek setiap tayar. Tekan. Semua tekanan angin okey. Aku garuk kepala. Aku capai botol air, sandar seketika pada kereta. Bulu tengkuk berdiri. Tiba-tiba, aku tenangkan hati. Perlahan, aku bersuara. Aku cari makan. Aku tidak ganggu sesiapa. Kalau kamu mau tumpang, kalau boleh biarlah sampai sini saja. Aku pandang di sekitar. Selepas rasa seram hilang, aku masuk ke dalam kereta semula. Baca bismillah. Hidupkan kereta. Perlahan aku masukkan gear. Jadi okey semula. Ringan. Alhamdulillah. Masuk ke dalam kawasan perumahan. Aku serahkan order dan pandu keluar. Dalam hati masih ragu akan melalui seleko tadi semula. Tiba-tiba ada 2 buah kereta di belakangku. Lega. Semua lancar sampai balik ke rumah. Syukur tidak pernah pula rasa berat kereta seperti tadi. Rupanya kawan tu nak tumpang saja. Tak apalah, asal jangan tumpang balik ke rumah. Sekian. Assalamualaikum semua. Berjumpa lagi untuk kisah yang kedua. Aku nak ceritakan sebahagian dari pengalaman aku yang pernah aku alami dulu. Kisah ni berlaku waktu aku sekeluarga balik kampung di Perak. Waktu tu cuti sekolah ke rumah Tok Mama. Untuk pengetahuan semua, Tok Mama aku ni adalah mak kepada abah aku. Kampung aku ni tak macam kampung yang lain sebab Tok Mama aku tinggal di kawasan perumahan kos rendah di satu taman lama. Bila balik ke sana, sudah pasti riuh rendah dengan suara cucu-cucu, anak menantu, dari ruang tamu hinggalah ke bahagian dapur. Bayangkan, adik-beradik abah aku ada 5 orang semuanya. Jadi, ada 5 keluarga dalam rumah Tok Mama aku waktu tu. Cerita ni bukanlah tentang rumah Tok Mama aku tu. Ini kisah sebuah rumah yang berada bersebelahan dengan Plaza Tol di Perak ni. Nama tempat tu biarlah aku rahsiakan. Yang pastinya bersebelahan dengan Plaza Tol. Kalau pulang beramai-ramai ke Perak ni, sudah pasti akan ada hari untuk kami semua rancang pergi beriadah, seperti mandi sungai sambil berkelah. Ada satu tempat ni yang agak menarik dan unik di kawasan sungai. Memang airnya sejuk dan sangat sesuai untuk hari keluarga berkumpul. Apa yang uniknya tempat ni, ada sebuah perigi air panas di tepi sungai itu. Memang semula jadi, dapat rasa 2 suhu air, sejuk atau panas. Mana-manalah boleh pilih waktu tu. Malam sebelum esoknya, kami semua pergi ke sungai itu. Seperti biasa, bila dah lama tak berjumpa, sudah pasti akan bercerita panjang sampai lewat malam. Tok Mama ni tidak terlepas dengan cerita-cerita momoknya yang akan jadi bualan utama. Tok Mama ni ceritalah ada sebuah rumah yang bersebelahan dengan satu plaza tol di Perak. Sangat berhantu dan agak kecoh kisahnya di kawasan tu. Dikatakan rumah tu 2 tingkat yang diperbuat dari kayu dan sudah lama tidak berpenghuni. Apa yang peliknya, bila tiba waktu malam, lampu di sebelah bilik atas akan menyala dan tingkap biliknya akan terbuka. Ada juga seorang wanita sedang menyisir rambutnya yang panjang menggunakan jari tangannya sambil merenung ke arah plaza tol. Lebih menyeramkan lagi, sambil menyisir rambutnya tu, dia akan melambai-lambai tangannya memanggil pekerja plaza tol yang bertugas pada waktu malam. Kisah ni memang betul-betul berlaku pada pekerja plaza tol, sehingga kan ada yang tak sanggup bekerja pada shift malam, lagi-lagi golongan wanita. Dikatakan lagi,
Ada juga penyewa yang baru masuk rumah tuh. Tak sampai 1 hingga 2 hari, pasti lari keluar, sebab tak tahan selalu diganggu. Bila kita berada di atas, dia buat kerja di bawah. Bila kita berada di bawah, dia buat kerja di atas. Kita buka lampu, dia tutupkan lampu. Kita nak tidur, dia buka air macam sedang mandi. Di dapur macam ada sedang buat kerja rumah. Macam itulah ceritanya yang sering orang tempatan sampaikan dari mulut ke mulut. Hari yang dinanti telah pun tiba. Kami semua bergerak secara konvoi, beramai-ramai ke sungai berkenaan. Setelah puas bermandi-manda, hari pun hampir gelap. Dan selepas asar, kami bersiap-siap untuk pulang ke rumah Tok Mama. Kawasan sungai itu agak jauh kedalaman, jauh dari seberang kampung. Untuk keluar dari kawasan itu akan ambil masa lebih kurang 30 hingga 40 minit. Masa itu dah masuk waktu maghrib. Setelah keluar dari kawasan itu, kebetulan memang akan lalu di hadapan rumah yang dikatakan berhantu tu. Kebetulan waktu itu aku duduk di sebelah Tok Mama, di bahagian belakang penumpang. Bila hampir nak sampai di kawasan rumah tu, Tok Mama ni tanpa sengaja menegur dengan memuncungkan mulutnya ke arah kiri, cermin pintu kereta. Inilah rumah yang Tok Mama cerita kat hampa semalam tu, kata Tok Mama sambil memuncungkan mulutnya ke arah rumah tu. Dengan secara tiba-tiba, ada benda jatuh di atas bumbung kereta. Agak kuat bunyinya. Yang pasti dari atas bumbung kereta datang bunyi itu. Aku dengan pantas pusing ke arah cermin besar belakang kereta. Coba tengok kalau ada benda atau barang yang jatuh atas bumbung kereta tadi. Kalau terjatuh atas jalan raya. Pelik, sangat pelik. Memang tak ada benda atau barang yang jatuh. Bila tibanya di rumah, kami pun periksa atas bumbung kereta kalau ada kesan calar atau lekuk yang jadi. Sebab bunyinya tuh sangat kuat dan mengejutkan kami satu kereta. Sah, memang tak ada kesan langsung apa yang terbentuk. Tok Mama aku ni dengan muka selamba, senyum sinis sambil berkata, "Dia marahlah tu, aku tegur pasal rumah dia. Tu yang dia jatuh atas bumbung kereta tadi," katanya sambil tersenyum. Masa tu memang jelas yang aku dengar kuat bunyi benda tu jatuh atas bumbung kereta. Setelah Tok Mama dah kembali ke rahmatullah, dah lama dah tak balik ke Perak. Kali terakhir aku lalu di Plaza Tol tu, rumah tu masih berdiri utuh di sebelah Plaza Tol. Aku tak pasti masih ada penghuni atau tak. Itulah kejadian pelik yang berlaku di hadapan rumah tu. Dan sampai sekarang, rumah tu masih ada dekat situ. Aku percaya rumah tu masih lagi ada sampai sekarang. Okeylah, sekian dulu dari aku. Sampai berjumpa nanti di kisah yang lain. Terima kasih kepada semua yang mendengar.